Selamat pagi, selamat datang ke Donggak Arena. Dengan kemenangan 4-0 selepas membenam cabaran pasukan Laos petang semalam, bolehlah dianggap sebagai keputusan yang sangat positif buat skuad Harimau Malaya yang mahu memburu kejuaraan kedua sejak kali pertama melakukannya pada edisi 2010. Dengan kemenangan kedua berturut-turut ini juga bermakna Malaysia selesa mendahului kumpulan B setakat ini, di mana dalam hasil dua kemenangan ini menyaksikan Malaysia berjaya menjaringkan sebanyak 7 gol dan hanya dibolosi dengan satu jaringan. Dalam video kali ini, kita akan berbicara mengenai 5 faktor yang memberi kejayaan kepada pasukan negara ketika perlawanan menentang Laos semalam. Jika sebelum ini nama Safawi Rashid sentiasa mengujakan para penyokong bola sepak negara, namun untuk panggilan ke skuad Piala AFF kali ini tiada harapan besar yang diberikan kepadanya. Ia berikutan prestasi merudum Safawi sebelum ini disebabkan kecederaan yang dialaminya sebaik saja pulang dari Portugal. Selain itu, jika kita melihat kepada prestasi Safawi pada musim ini bersama JDT juga, secara keseluruhannya juga dianggap biasa saja. Dan penglibatannya bersama Harimau Malaya dalam pusingan kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia pula dianggap mengecewakan. Di sebalik prestasi tidak menentu selama ini, Safawi telah meledak sebanyak 4 gol dari 2 perlawanan buat Malaysia, termasuk hat-trick ketika menentang Laos. Walaupun gol yang dijaringkan semalam bukanlah jaringan trademark Safawi yang kebiasaannya dia akan melakukan larian cut inside dan seterusnya melakukan rembatan dari kaki kirinya seperti sebelum ini, tapi ketiga-tiga jaringannya semalam kita dapat melihat tentang dia berjaya menempatkan dirinya di posisi yang betul untuk menghasilkan jaringan. Ia adalah hasil dari naluri penyudah yang sudah hilang daripada pemain itu sebelum ini kembali bernadi, dan dia merupakan pemain sayap dan mampu menjaringkan gol melalui tandukan, telah membuktikan pemain ini adalah seorang penyerang jenis all-rounder. Gol ketiga Safawi pula hasil dari kejayaannya melepasi perangkap offside yang dilakukan oleh pertahanan Laos, menjadikan hat-trick yang dihasilkan cukup sempurna. Dan sudah tentunya bagi kita peminat-peminat Harimau Malaya amat mengharapkan rentak cemerlang Safawi berterusan sepanjang kejohanan Piala AFF kali ini. Dengan prestasi yang dipamer oleh Safawi setakat ini juga mengingatkan kita tentang mengapa pemain ini dianggap sebagai salah seorang pemain paling bernilai di Malaysia hari ini. Dengan memanggil semula Arif Aiman selepas tidak menyenaraikannya dalam senarai awal skuad kebangsaan juga adalah keputusan paling penting pernah dilakukan Tan Cheng Ho sepanjang dia bergelar ketua jurulatih Harimau Malaya. Pemain ini begitu konsisten sepanjang musim ketika bersama kelab dan negara, dan ketiadaan Arif pada mulanya dianggap sebagai merugikan oleh rata-rata pemerhati bola sepak negara. Setakat ini 2 assist telah disumbangkan oleh Arif dalam saingan kali ini, dan hanya melalui serangan pertama ke kubu Laos, Arif telah membuktikan mengapa dia boleh menjadi antara pemain terpenting pasukan negara dalam kejohanan ini. Gerakan dan lariannya sentiasa meyakinkan. Dari sebelah sayap kiri di samping permainan yang matang dipamerkan pemain JDT ini telah membuktikan dia bersedia menyahut cabaran untuk beraksi di tahap tertinggi pada bila-bila masa saja khidmatnya diperlukan. Kredit juga harus diberikan kepada gandingan antara Badro Bakhtiar dan Muhairi Ajmal di posisi tengah pasukan negara. Kita mengetahui bahawa posisi tengah, terutamanya bahagian defensif midfielder, adalah masalah utama pasukan negara selepas penarikan diri beberapa pemain akibat kecederaan. Dengan kecederaan yang menimpa Junior Elstar turut tidak membantu keadaan semasa dalam kem negara di Singapura kali ini. Digandingkan buat pertama kali, dan sumbangan Badro dan Muhairi wajar dipuji. Dalam sistem Tan Cheng Ho, di mana kedua-dua pemain ini akan bertindak sebagai double pivot, dan kedua-dua pemain ini dilihat tenang mengawal bahagian tengah sejak awal permainan. Kedua-dua pemain ini juga berjaya menggerakkan serangan sekaligus menguasai bahagian tengah bagi memastikan kestabilan pasukan dengan melakukan hantaran-hantaran yang menghubungkan bahagian pertahanan dan juga serangan.
Badrul sempat menghasilkan satu assist dalam perlawanan ini yang disempurnakan oleh Syarul Saad. Tiada kelibat pemain naturalisasi negara iaitu Guilherme de Paula dalam kesebelasan utama menentang Laos semalam, di mana pemain itu sebelum ini telah mendapat kritikan hebat dari penyokong-penyokong pasukan negara. Bukan saja disebabkan dia gagal menjelmakan sebarang jaringan dalam perlawanan ketika menentang Kemboja sebelum ini, tetapi juga disebabkan work rate dari pemain itu yang dianggap sebagai malas. Dengan ketiadaan Di Paula telah menyaksikan Lukman Hakim berada dalam kesebelasan utama Harimau Malaya dan pemain Kevin Cottage itu kemudiannya digantikan oleh Sharif Fikri pada babak kedua perlawanan. Walaupun gagal menjaringkan sebarang gol, namun Lukman dan Syaril dilihat lebih berkesan untuk terlibat dalam perlawanan. Misalnya Lukman, di mana dia bijak mencari ruang untuk melibatkan diri dalam perlawanan, dan Syaril pula bijak untuk menempatkan diri di posisi yang tepat untuk menjaringkan gol. Walau bagaimanapun, kedua-dua pemain ini harus menyempurnakan lagi sentuhan penyudah agar peluang yang terhidang tidak disia-siakan. Dalam perlawanan yang lebih getir seperti berdepan Vietnam nanti, kegagalan dalam memanfaatkan peluang terhidang mungkin akan mengundang padah buat pasukan negara. Kredit juga harus diberikan kepada Tan Cheng Ho untuk dua kemenangan yang berjaya dihasilkan oleh pasukan negara di Singapura setakat ini. Dan yang paling menjadi adalah sistem rotasi yang dilakukan oleh Cheng Ho berbanding ketika perlawanan menentang Kemboja tempoh hari, di mana 3 pertukaran dilakukan bagi perlawanan menentang Laos kali ini, di mana Akhyar Rashid yang cemerlang dalam perlawanan menentang Kemboja turut direhatkan. Setakat ini, pengurusan Cheng Ho ketika perlawanan juga dilihat berkesan disebabkan skuad yang dimiliki Cheng Ho kali ini dilihat memiliki barisan pemain simpanan yang mampu menggalas tugasan dan memberi sumbangan yang sama seperti pemain kesebelasan utama yang lain. Antaranya ialah Sharif Fikri, Arif Fazilah, Dominic Tan dan R. Kogileswaran yang turut mampu menghasilkan impak positif kepada pasukan. Sudah tentunya pasukan Vietnam dan Indonesia akan memberi saingan dan cabaran yang berbeza berbanding Laos dan Kemboja. Selain terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dengan segera, namun kemenangan ini tidak dinafikan adalah permulaan yang baik buat pasukan negara setakat ini. Jadi apa pula pendapat anda, khususnya penyokong-penyokong setia pasukan negara, tentang permainan yang dipamer oleh pasukan kita setakat ini? Sila kongsikan pandangan anda. Akhir kata, teruskan menyokong Harimau Malaya. Mereka memerlukan sokongan dari kita untuk beraksi nanti. Ini pasukan kita, kebanggaan kita. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.